والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sadaqallahul Azim. Kita masih membicarakan ayat 15 dan 16 di dalam suratul Maidah. Allah Subhanahu wa taala menyeru ahli kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani. Yahudi kitab yang mereka miliki adalah kitab Taurat, Nasrani kitab Injil. Wahai ahli kitab, yakni wahai orang-orang yang mengikuti kitab, beriman dan mengikut kitab Taurat dan Injil. Wahai ahli kitab yang telah menyelewengkan isi kandungan kitab, sebahagian daripada mereka sudah mengubah isi kandungan kitab. Mereka menyembunyikan sebahagian yang telah diterangkan di dalam kitab mereka. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu semua utusan kami, seorang rasul kami. Kalau seorang rasul dia panggil rasulun ataupun rasuluna ataupun rasulullah. Kalau ramai rasul dia dhammahkan huruf ra, dia buangkan huruf waw. Jadi kalau ramai rusulun, kalau seorang rasulun. Macam firman Allah yang kita baca di akhir surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. La nufarriqu, kami tidak membezakan, baina ahadin, antara seseorang, min rusulih, daripada rasul-rasulnya. Jadi kalau seorang rasul, rasulun. Kalau ramai, rusulun. Dia ubah baris ra daripada fathah kepada dhammah, dia buang waw, jadi ringkas. Rusulun, rasul-rasul. Rasulun, seorang rasul. Begitu juga malaikat. Satu malaikat, malakun. Ramai malaikat, malaikatun. Kita oleh kerana dia tulis Rumi lagu tu, kita duk kata malaikat tu ramai, seorang. Satu malaikat pun disebut malaikat, tak. Satu malaikat, malakun, min lam ka, min patah ma, lam patah la, kaf dhammatin kun, malakun. Sebab tu malaikat yang ambil nyawa disebut malakul maut. Ramai malaikat, malaikatun. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan para malaikat. Jadi penggunaan malaikah itu di segi bahasa Arab, kalau satu malaikat, malakun. Kalau ramai malaikat, malaikah. Cuma kita tulisan Rumi kita sebut siap-siap ada malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, kita sebut guna hak ramai siap-siap. Macam dengan ulama lah. Si fulan tu ulama besar. Ulama ini jamak, ramai. Seorang alimun. Seorang ulama, seorang yang berilmu, alimun. Ramai yang berilmu, ulama. Jadi ulama ni kata untuk ramai. Tapi oleh kerana penggunaan bahasa Malaysia dah dia ubah guna lagu tu, jadi kita faham ulama ni seorang pun ulama, ramai pun ulama. Sebenarnya ulama itu kata untuk ramai. Untuk seorang, alimun. Alimun seorang yang berilmu, ulama ramai yang berilmu. Jadi kadang-kadang penggunaan secara ramai itu digunakan kepada
seseorang seperti ulama, seperti malaikat. Malaikat satu, malakun, ramainya malaikat. Jadi ada perkataan satu, perkataan bilangan yang ramai. Jadi jangan kita tukar ketika kita baca rasul dengan rusul. Rasul seorang rasul, rusul ramai rasul. Yang kita baca di dalam amanar rasul, amanar rasul bima unzil, amanar rasul seorang rasul. Tapi hak ujung dah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membezakan antara seorang pun daripada rasul-rasulnya Allah. Yakni semua Rasulullah mengajak kepada beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengajak kepada berpegang dengan ajaran Allah dengan Islam yang lengkap. Itu maksud kami tidak membezakan antara rasul-rasul. Di sudut seruan para rasul semuanya sama, tapi di sudut tahap rasul tak sama. Bukti tak sama, Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Sebahagian rasul itu kami lebihkan sebahagian ke atas sebahagian yang lain di sudut darjat. Nabi SAW nombor satu, diiringi oleh ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi dan Rasul yang lain. Para Nabi dan Rasul ada tinggi rendah darjat, di sudut darjat. Tapi di sudut seruan semua sama. Mengajak kepada beriman kepada Allah, mengajak kepada menghayati ajaran Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada akhlak yang mulia, mengajak kepada jalan yang betul menuju ke syurga. Semua Rasul sama, tapi di sudut darjat tak sama. Sebagaimana Rasul tidak sama, ulama juga tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah darjat, ada yang sederhana. Sebagaimana kita, ulama buat perumpamaan macam kita pergi beli ikan di pasar. Ikan yang kita beli di pasar, ikan temenu pun ikan, ikan tamban pun ikan, ikan nyok-nyok pun ikan. Tapi harga tak sama. Ikan rambai sekilo sekian. Ikan temenu sekilo sekian. Ada ikan sekilo RM5, ada sekian sekilo RM15. Ikan senangin, saya apa kerti sebut ikan, tak apa kedai kan. Ikan apa, dia pun kata sekilo RM400. Ada juga. Ikan kelah ke, ikan patin ke, ikan apa. Baru ni bulan puasa dia hantar mai kat saya seekor ikan. Sebelah tu harga dia $160. Seekor $360. 360 kali dengan 4. Mana seekor tu sekilo dia RM1,000. Harga dia mana? Bukan di sini, di Switzerland tu. Belah di sini, eksport pergi Switzerland. Orang sana makan sebelah sampai $180. 180 kali 4. Kalau sebelah 180 seekor ataupun sekilo $360. Depa lah cerita betul ke tak, wallahu alam. Tapi hak mai kat saya tu bukan harga tu, pasal depa belah, lepas tu dia pecah sangkang kot. Orang ambil haluang sangkang tu, harga lain. Jual kot ni murah. Kita makan ikan bakar rasa biasa, tapi oleh kerana dia tempat lain harga dia mahal. Import export. Supaya kita beli kasut tempatan dengan kasut import pada luar negara, kasut kelak, mahal. Beberapa tahun lepas mereka bawa saya pergi melawat di London. Lama dah. Belilah kasut kelak seorang sepasang. Balik nak pakai, tengok-tengok made in Indonesia.
Beli di England tu. Wih, ni hebat kasutnya. Oh, banyak tiruan kapal tau. Made Indonesia, habis beli di Indonesia murah RM4. Jadi ulama kata ikan itu sama-sama ikan, tapi kelainan rasa menyebabkan kelainan harga. Laula ikhtilaful adwaq labaratis sila. Jika tidak kerana kelainan cita rasa, nescaya tidak akan berguna harga yang berbeza. Kalau ikan termenu rasa macam ikan taman, macam ikan nyok-nyok, macam ikan senangin, buat apa jual harga lain? Harga sama sudah. Cuma besar kecil. Tapi oleh kerana hak ni lebih sedap, hak ni lebih mahal, harga dia mahal sikit. Ikan bawai tak sama. Ikan darat dengan ikan laut. Kita kalau orang Kedah ni ikan darat dengan orang ikan laut. Orang lain saya tak tahu. Ada seorang kawan tu dia main, dia bagi. Dia telefon saya, "Ustaz, saya hantar ikan kat ustaz." Tanya dia, "Ikan hidup mah?" Maksud kita ikan hidup tu bukan ikan kering lah. Dia kata, "Tak, ikan mati ustaz." Allah silap aku tanya hang. Kiaklah hati. Dia pergi jawab ikan mati. Kita tanya ikan hidup tu maksud dia bukan ikan hidup ke ikan kering ataupun ikan berkasam. Dia pergi faham, kata ikan hidup tu lawan dia mati. Dia kata, "Tak, saya hantar ikan mati." Mati pun matilah, tinggal dia. Tengok bahasa, tengok tempat juga. Jadi kita kalau ikan dalam bendang, dalam sungai, kita panggil ikan darat. Bukan ikan duduk atas darat, tapi nama istilah orang Kedah lagu tu. Ikan dalam laut, ikan laut. Jadi tanya ikan darat, ikan laut. Dia kata, kalau tanya tu dia jawab ikan mana duduk atas darat, je dah kacau saya. Jadi saya pergi tanya dia, "Hantar rumah saya tu ikan apa? Saya tak ada di rumah bagi kat orang. Ikan hidup kan?" "Tak," dia kata, "ikan mati." Tak tanya dah saya. Jadi ikan darat pun tengok orang belah, ikan termenu, ikan keli yang orang belah sekilo RM5. Ikan hak liak sekilo mau belah-belah ringgit. Pasal apa? Pasal dia sedap lebih. Orang kalau beli ikan darat, nak hak sedap, beli ikan liak. Orang dia ikan dia cari hak liak, orang dia tak mau hak liak. Orang kalau beli hak liak lagi kacau. Orang kena cari hak jinak. Hang ambil menantu tu kerja apa? Oh, dia tu sosial betul, liak betul. Aku tak mau buat menantu orang liak-liak. Mesti menantu yang bagus. Manusia kita tak mau hak liak. Nak hak bagus. Binatang kita nak hak liak. Kalau nak beli ikan, kita nak ikan liak. Pasal apa? Hak tu rasa dia tak sama. Maka dia harga dia mahal. Ikan ruan, ikan keli yang liak, harga dia sekilo belah-belah ringgit. Orang belah tak sampai RM10, mungkin RM5, mungkin RM6. Kenapa harga berbeza sedangkan sama-sama ikan keli? Kerana rasanya berbeza. Laula ikhtilaful azwaq labaratis sila. Kalau tidak kerana berlainan cita rasa, nescaya tidak berguna harga yang berbeza. Maka demikian juga menjadi sunnah Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul itu ada lebih tinggi darjatnya, lebih rendah darjatnya. Ulama juga ada tinggi dan rendah darjatnya. Ikan juga ada tinggi rendah darjatnya. Yang tinggi harga darjatnya harganya mahal, yang rendah harganya murah kerana rasanya tidak sama. Allah menjadikan sebenarnya. Manusia yang lain pun sama. Allah sebut dalam Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia sekali, orang paling bertakwa. Di segi kita, mungkin mulia kita di sudut keduniaan. Hang lebih terkenal daripada orang lain. Hang lebih tinggi pangkat daripada orang lain. Kamu lebih tinggi gelaran dan darjat.
Di sudut keduniaan sudah ada tahap tinggi rendah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan terletak kepada tinggi rendah pada harta yang banyak, pangkat yang besar, gelaran yang hebat. Di sisi Allah, orang yang tinggi ialah orang yang lebih tinggi kepatuhannya kepada Allah. Orang yang rendah, orang yang kurang kepatuhannya kepada Allah dan tidak patuh kepada Allah. Orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Ayat dalam suratul Hujurat. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li aswad ala abyad wala li abyad ala aswad. Tidak ada kelebihan orang kulit putih atas kulit hitam. Tak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab. Illa bittaqwa, melainkan dengan sebab takwa. Jadi kita tengok kadang seorang tu kulit hitam, kita rasa kita putih. Tak. Lebih di sisi Allah bukan pasal putih hitam. Kita tengok seorang tu tak cerdik, kita cerdik. Tak. Lebih pada Allah bukan pasal pandai bodoh. Bukan pasal pangkat besar, pangkat rendah, pangkat kecil. Duit banyak, duit sikit, yang tu di sisi manusia. Berjaya di sisi manusia, berjaya dalam bidang yang dia ceburi. Kalau dia buat bendang, dia dapat padi banyak, dia berjaya. Kalau dia memotong getah, dia dapat sekerap banyak, dia berjaya. Kalau dia jadi nelayan, dia tangkap ikan banyak, dia berjaya. Kalau dia pelajar, dia dapat nombor 1, dia berjaya. Tapi itu berjaya dunia. Berjaya di akhirat, berjaya yang sebenar. Dalam surah Al-Ali Imran Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka lalu dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia telah berjaya. Hak tu berjaya betul. Berjaya betul. Rezeki begitu juga. Oh, rezeki saya sehari RM1, rezeki saya sehari RM10, rezeki kawan tu sehari RM1000. Duit dia dapat banyak, dia rezeki banyak. Rezeki yang sebenar, yang paling sempurna ialah redha Allah. Siapa yang dapat keredaan Allah, dia dapat rezeki yang paling sempurna. Rezeki dapat duit banyak, yang tu nombor belakang. Sebagaimana rezeki yang sempurna ialah redha Allah, maka mulia pun begitu. Mulia seseorang terletak kepada sejauh mana tingginya kepatuhan dia kepada Allah dan sejauh mana yang dapat dia jauhkan dirinya daripada larangan Allah. Itu maksud takwa. Baru ni ada orang hantar WhatsApp kat saya, dia kata ada hamba Allah tengok kuliah subuh online Ustaz sebut taqwa Allah. Hadis kata masuk syurga tu dengan taqwa Allah, dengan akhlak mulia. Cuba cerita taqwa tu apa maksud? Jadi saya jawab, taqwa tu perkataan ringkas. Perkataan panjang dia melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Siapa boleh buat yang Allah suruh sebanyak-banyaknya, siapa boleh tinggal yang Allah larang sebanyak-banyaknya, dialah orang yang tinggi taqwa. Jadi taqwa ni perkataan ringkas, maksud dia luas. Perkataan dia sepatah ya, at-taqwa. Tapi maksud dia lakukan yang Allah suruh, tinggalkan yang Allah larang. Allah suruh mengucap, Allah suruh mengikuti akidah yang betul, Allah suruh sembahyang, puasa, zakat, haji, Allah suruh bercakap yang baik, Allah suruh tengok yang baik, Allah suruh fikir yang baik. Allah suruh kita buat baik di mana saja kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, hadis kata. Bertakwalah kamu pada Allah di mana kamu berada. Jangan takwa pada Allah dalam masjid, luar masjid tak bertakwa. Di market dah buat dosa, di padang bola dah buat dosa. Pasal dia takwa hanya dalam masjid surau. Takwa pada Allah ni seorang pun kena takwa, duduk depan orang kena takwa, duduk dalam bilik kena takwa, mata kena takwa bila tengok yang boleh, tak tengok yang haram. Telinga itu bertakwa bila dengar yang boleh, tak dengar yang tak boleh. Mulut dia bertakwa kalau dia bercakap yang boleh, dia tak bercakap yang tak boleh. Jari dia bertakwa kalau dia tulis yang boleh, dia tulis yang tak boleh. Dia tinggal tulis, dia tak tulis yang tak boleh. Yang ni cakap senang, tapi bila nak praktik susah. Berapa banyak orang yang berdosa dengan mata dia.
Berapa banyak orang yang berdosa dengan jari dia menulis yang salah. Dia di sini penampilan nampak bertakwa, tapi ketika dia sendirian dia buat dosa tanpa ada rasa takut. Kerana takwa tidak menjelma, tidak meresap dalam hatinya. Maka Nabi SAW tinggal kat kita doa minta kepada Allah hari-hari kalau boleh. Imam Nawawi rahimahullah kata dalam kita azkar, doa di sebarang masa dan tempat. Dalam doa itu terkandung minta takwa. Riwayat Imam Muslim. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ringkas ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya ada kumohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan pemeliharaan kehormatan diri. Diri saya suci daripada perkara yang Allah murka. Kesucian dan kehormatan diri saya terpelihara. Saya tak buat dosa, saya tak buat benda yang menjatuhkan maruah saya dan sebagainya. Wal ghina, dan kekayaan. Kekayaan dengan arti kaya jiwa, tidak bergantung dan tak berharap kepada makhluk. Kaya wang ringgit, tak perlu minta mengemis, minta duit ke orang. Minta duit ke orang ni, kalau minta sekali orang boleh timbang lagi, minta banyak kali orang fikir lagu lain belah. Kita nak belanja, nak beli beras tak ada duit, minta kat jiran. Mai hutang ataupun mai duit sikit. Hari ni nak beli beras tak ada duit, dia bagi hari mula. Hari dua pergi minta pula, ni nak beli gula tak ada duit. Hari ketiga pergi minta pula, nak beli bawang belacan tak ada duit. Kerak-kerak minta, dia marah kita. Hang tak boleh kerja, dia minta kat aku. Maka orang yang bersifat al-ghina, kaya dengan arti kaya jiwa, dan kaya dengan arti memiliki keperluan hidup, dia tak perlu minta kepada orang. Orang suka. Hak duk minta ke orang, kadang-kadang orang marah. Minta sekali dua tak apa, kerap sangat, orang pun fikir aku pun nak kena belanja kat aku juga. Maka doa itu merangkumi 3-4 perkara, salah satunya takwa. Allahumma inni as'alukal huda. Kalau untuk ramai, untuk mana kami, Allahumma inna nas'aluka. Inni jadi inna, as'aluka jadi nas'aluka. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau petunjuk. Jadikan kami orang yang sentiasa mendapat petunjuk Engkau siang malam 24 jam. Wal huda wat tuqa, orang yang Engkau kurniakan sifat ketakwaan. Orang yang Engkau jadikan sebagai orang yang melaksanakan apa yang sahaja yang Engkau suruh, tinggal apa yang Engkau larang. Orang tanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ataupun Sayyidina Umar tanya Nabi SAW, takwa itu apa benda? Seperti seseorang itu berjalan di atas jalan yang ada duri. Kita jalan atas jalan, ada duri, ada paku, ada kaca. Kita tak pakai kasut. Maka sudah tentu kita berhati-hati dalam meletakkan kaki kita supaya tak kena tikam dengan duri, tak kena tikam dengan paku, tak kena tikam dengan kaca. Tani ada kaca, kaki kena tak tani. Tani ada duri, kena tak tani. Tani ada lopak, ini masuk kaki dan lopak, tergeliat kaki. Dalam kita berjalan di jalan yang ada, bawa kereta tu, kalau kita bawa kereta, tanu ada lopak, kita tak kira, tentu ada bonggol, kita bawa laju, menyebabkan jahanam tayar kita, jahanam kereta kita. Tang ada bonggoi, kita slow. Tang ada lopak, kita elak. Ni bawa kereta, bawa motor, tak kira lopak, dia terjun semacam ya. Lah kali kereta orang elak, kereta kita gelong. Naik lebuh raya pun gelong, nak jalan biasa gelong. Karena kita bawa kereta tak bertakwa, tak jaga bahaya yang menimpa tayar kereta kita. Ketika mana kita berjalan, kita jaga kaki kita tak kena tikam paku. Jumpa paku kita buang, tak buang. Ataupun kita elak, jangan tikam tayar kereta kita, jangan tikam kaki kita. Kena luka, ada duri. Maka itulah perumpamaan yang dibuat oleh dalam beberapa kitab. Taqwa itu seperti kamu jaga kaki kamu jangan dimudaratkan oleh duri yang tajam.
kaca yang banyak, paku yang banyak yang berada di berselerak di atas jalan. Kita jaga jangan sampai mata kita dimudaratkan oleh dosa, telinga kita dimudaratkan oleh buat dosa, otak kita fikir yang dosa. Ya Allah murka, jaga siang dan malam. Mana Allah suruh saya buat sedaya upaya saya, yang mana Allah larang saya jauhi sedaya upaya saya, maka saya orang bertakwa. Lagi banyak perintah Allah kita boleh buat, lagi banyak larangan Allah kita boleh jauh. Kalau perintah tu ada dua, wajib dan sunat. Larangan Allah ada dua, haram dan makruh. Yang wajib saya buat sepenuhnya, yang sunat saya buat sebanyak-banyaknya. Yang haram saya jauhi sepenuhnya, yang makruh saya jauhi sebanyak-banyaknya, sedaya upaya. Maka saya orang bertakwa. Lagi banyak saya buat yang wajib, yang sunat, lagi tinggilah takwa saya. Lagi banyak yang saya jauhi yang makruh, di samping yang haram saya jauhi sungguh-sungguh, saya bertaubat siang dan malam, saya adalah orang yang bertakwa. Akhirnya Tok Khatib baca khutbah diwajibkan baca. Tak baca khutbah, baca khutbah, rukun khutbah berpesan kepada takwa. 5 rukun khutbah. Salah satunya al-wasiyah bitaqwallah. Berpesan supaya bertakwa kepada Allah setiap minggu dalam khutbah Jumaat. Mimbar berpesan kepada, tu khatib kata mimbar pesan. Kita mendengar mimbar mana pesan ni? Mimbar ni pesan siapa? Maksud mimbar tu diri dia. Ataupun khatib berpesan kepada diri sendiri dan kepada sidang Jumaat. Itu khatib berpesan kat dia, dia pesan kepada pendengar. Dia tak pesan kepada pendengar saja, pasal apa? Dia kena pesan kat dia dulu. Ni dia pesan kat orang dia dak tadi. Maka dia pesan kat diri dia, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku pesan kat kamu dan pesan kat aku, marilah kita sama bertakwa pada Allah. Kemudian dia sambung di tengah khatib, dengan melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu maksud takwa. Siapa yang lebih banyak boleh buat yang Allah suruh, lebih banyak meninggalkan yang Allah larang, dia paling lebih tinggi takwanya. Dialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Walaupun hina menurut pandangan sebahagian masyarakat. Sebahagian orang tak menilai orang yang bertakwa. Orang semayang cukup, rajin semayang jemaah, rajin baca Quran, rajin mengaji, orang pandang biasa kadang-kadang. Allah, dia itu mengaji rajin, semayang rajin, duit tak banyak, aku duit banyak lagi ni. Dia merasa dia tinggi sebab dia lebih kaya. Dia tu tak ada pangkat apa, aku pangkat besar. Pangkat besar, apa yang Allah suruh tak boleh buat, apa yang Allah larang tak boleh tinggal, dia rendah di sisi Allah, walaupun tinggi di sisi makhluk. Maka ayat itu memperingatkan kepada kita pentingnya takwa yang ada pada diri kita, dan takwa itu mengundang banyak kebaikan. Nanti ada masa kita baca beberapa ayat Quran yang menceritakan kebaikan takwa. Hari ini tak boleh baca dah ayat ni, pasal masa habis kot tu. Tak apa, kita baca sikit. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Sesungguhnya telah datang kepada kamu utusan kami yang menjelaskan kepada kamu kebanyakan daripada apa yang kamu sembunyikan dalam kitab tu, wahai ahli kitab. Dan memaafkan daripada kebanyakan. Sesungguhnya telah datang kepada kamu semua daripada Allah itu nurun wa kitabun mubin, satu cahaya, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan kitab yang jelas, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi petunjuk dengan sebab Al-Quran itu kepada sesiapa yang mengikut akan jalan keredaannya. Mengikut, yakni mencari keredaan Allah. Orang nak hendak Allah redha pada dia kena ikut Quran. Subulas salam, segala jalan yang selamat. Nak hendak selamat dunia akhirat, kena ikut Quran, kena ikut Nabi SAW. Nak keluar daripada pelbagai kegelapan kepada cahaya yang betul, kena ikut Quran, kena ikut Nabi SAW. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri biiznih. Dan ia mengeluarkan mereka itu daripada pelbagai kegelapan kepada cahaya dengan izinnya. Allah mengeluarkan
pelbagai manusia yang ikut jalan Al-Quran dan ikut jalan Nabi SAW daripada pelbagai kegelapan kufur dan sebagainya kepada cahaya iman, kegelapan salah kepada cahaya yang betul dan sebagainya, dengan izinnya dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada mereka itu kepada jalan yang lurus. Saya tak boleh panjang kerana sagi pukul 9 saya ada Google Meet, kena ada kuliah online pula pukul 9 sampai pukul 10.30 ke pukul 11. Pengajian online dengan jemaah Paksi Sungai Petani. Mereka buat pagi ni, pagi Jumaat. Jadi saya berhenti tahun ni dulu, tak boleh panjang. Kerana lagi nak kena baca kitab lain pula. Kita berhenti tahun ni. Sebelum berhenti saya minta kepada tuan-tuan semua sekali membacakan surah Al-Fatihah, dihadiahkan kepada Nabi SAW, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada seluruh alim ulama, ibu bapa kita, guru-guru kita, dan kepada almarhumah salah seorang jemaah kita yang duk mai sini. Suami dia duk mai kuliah subuh, anak pun mai, yang meninggal malam tadi pukul 9 lebih kurang. Almarhumah Ustazah Fahimah binti Zakaria yang mengajar di sekolah SK Jerai, meninggal malam tadi pukul 9 pagi. Dan sekarang jemaah jenazah ada di rumah dia di Jalan Yan tu, taman tu dekat rumah tu Imam. Akan dikebumikan pukul 11 lagi. Beliau adalah suami sekeluarga salah seorang jemaah yang duk mai sini kuliah subuh. Sebelum Covid hari tu ni kita ada, dan Allah Taala ambil nyawa beliau pada malam Jumaat. Malah siapa yang mati malam Jumaat dan hari Jumaat dijauhkan daripada siksa kubur. Ada hadis mafhum hadis lebih kurang sedemikian. Dan ada kelebihan tersendiri mati malam Jumaat, hari Jumaat. Jadi salah seorang jemaah kita Allah Taala ambilnya pada malam Jumaat, dan jenazah sekarang ni ada di rumah dia dan akan disolatkan di rumah dia pukul 11 lagi. Jadi kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah Taala dengan berkat Fatihah Allah Taala memberikan keampunan kepada beliau dan mengurniakan syurga, dan Allah Taala sertakan dengan para nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada dan salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mudah-mudahan kita juga dikurniakan kurniaan yang terbaik dunia akhirat dengan berkat Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك لنا ولها من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من أوصانا واستوصانا بالدعاء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون من سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. واختم لنا بخاتمة السعادة وارزقنا الحسنى وزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.